Hai dan Assalamualaikum. Mengikut cerita, Puteri Saadong anak kepada Raja Loya dari Kerajaan Jembal. Sebagai tanda persahabatan, Puteri Saadong telah diserahkan kepada Wan Kembang, iaitu pemerintah Kerajaan Cinta Wangsa. Wan Kembang atau lebih dikenali sebagai Cik Siti telah menjadikan Puteri Saadong sebagai anak angkatnya. Bila dia dah dewasa, keceritaan Puteri Saadong menjadi bualan meluas sehinggalah ianya jatuh ke telinga Raja Siam yang telah menghantar pinangan untuk menyunting puteri itu. Bagaimanapun, pinangan itu telah ditolak oleh Cik Siti dan Raja Loya. Terhina dengan penolakan itu, Raja Siam mengambil keputusan menggunakan kekuatan tenteranya ke atas Kerajaan Cinta Wangsa dan Kerajaan Jembal. Bagi menyelamatkan Puteri Saadong, Cik Siti dan Raja Loya bersepakat mengawinkannya dengan sepupunya bernama Raja Abdullah di dalam istiadat yang penuh gilang gemilang. Raja Abdullah dan isterinya dianugerahkan sebuah jajahan bernama Jelasin yang dijadikan sebuah negeri dan mereka dimasukkan sebagai pemerintah. Ada juga hikayat yang menyebut nama negeri itu adalah Kota Maligai, wujudnya di antara Pasir Putih dan Kota Baru. Walaupun mengetahui bahawa Puteri Saadong kini sudah menjadi permaisuri kepada Raja Abdullah, ia sedikit pun tidak menghalang Raja Siam untuk meneruskan keinginannya memiliki puteri jelita itu. Rombongan Raja Siam yang diwakili oleh pembesar-pembesar negerinya, Sami-Sami, Buddha dan hulu balang-hulu balangnya akhirnya tiba di Jelasing. Mereka telah menghadap Raja Abdullah menyampaikan perutusan Raja Siam menitah diserahkan kepada Puteri Saadong. Kita tidak akan sekali berpisah dengan permaisuri kita, titah Raja Abdullah kepada utusan tersebut. Maka esoknya hulu balang Raja Siam telah menyerang Jelasin dengan niat untuk merampas Puteri Saadong dari Raja Abdullah dan dibawa belayar ke Siam. Raja Abdullah telah menitahkan supaya seluruh rakyatnya mempertahankan negeri itu, maka tercetus pertumpahan darah pada skala yang tidak pernah dilihat di negeri yang baru saja wujud itu. Hulu balang dari Siam terpaksa berundur. Apabila keadaan reda, Raja Abdullah dan Puteri Saadong telah berangkat melihat sendiri musibah yang melanda negeri mereka. Puteri Saadong sungguh tertekan perasaannya bila melihat ramai rakyat terkorban, isteri-isteri kematian suami dan ibu-ibu kehilangan anak-anak lelaki mereka. Tidak lama selepas itu, sampai perkabaran bahawa hulu balang Siam telah bersedia untuk menyerang bagi gelombang kedua dengan kekuatan tentera yang lebih besar dan kelengkapan perang yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh kerajaan-kerajaan di Kelantan ketika itu. Melihat kegelisahan rakyatnya dan juga kerisauan suami terhadap musibah baru yang akan melanda negeri mereka, Puteri Saadong akhirnya bertitah supaya dia diserahkan kepada Raja Siam dengan syarat suaminya dan rakyat negeri Jelasing tidak akan diusik, bahkan akan dinaungi dari sebarang ancaman oleh Raja Siam. Dihikayatkan Raja Abdullah tanpa berfikir panjang telah bersetuju bahawa hanya itu saja jalan keluar terbaik, lalu segera menghantar utusan kepada hulu balang Siam. Berbekalkan linangan air mata dan hati hancur, Puteri Saadong tabahkan diri berlayar ke negeri Siam. Keberangkatan tiba Puteri Saadong ke negeri Siam telah diraikan dengan penuh meriah. Bagaimanapun, sebaik Puteri Saadong menjejakkan kakinya di istana barunya itu, Raja Siam jatuh kering. Setelah beberapa hari berlalu, Raja Siam yang tidak sembuh-sembuh telah menitahkan supaya dia diusung ke kamar Puteri Saadong. Keberangkatan Raja Siam disambut Puteri Saadong dengan hormat dan bermaruah. "Patih lihat ada kudis di dada tuanku. Sudah lamakah tuanku menghidapinya?" tanya tuan puterinya itu. "Ya," jawab Raja Siam menjelaskan penyakitnya itu belum muncul pada hari keberangkatan tiba Puteri Saadong. Walaupun kecil, tapi sungguh bisa, kerana bisa yang tidak mampu beta tanggung, tidak dapatlah kita bertemu lebih awal seperti keinginan beta, titah Raja Siam. Bahkan lebih lama Raja Siam bersama Puteri Saadong bertambah berdenyut-denyut sakitnya hingga hampir hilang kewarasan baginda menahannya. Lalu, disebabkan tidak tertahan lagi, baginda terpaksa meninggalkan kamar itu. Berbagai bomoh dan tabib dipanggil menghadap untuk merawat baginda. Tetapi semakin lama semakin merebak kudis kecil itu. Kesakitan amat sangat kuatnya dan bertambah-tambah lagi bila baginda menghampiri Puteri Saadong.
Melihat kekeringan baginda mula menjejaskan pemerintahan kerajaan Siam, Ketua Sami menghadap Raja Siam dan menawarkan pandangannya. Setelah bersujud sembah dan memohon diampunkan segala yang akan dituturkan, Ketua Sami itu menawarkan pandangannya. Pada firasat Ketua Sami itu, keringnya baginda ada kaitan dengan kehadiran Puteri Saadong ke tanah Siam dan menasihatkan baginda menitahkan supaya Puteri Saadong menghadap dan mendengar pandangan Tuan Puteri tentang penyakit yang dialaminya itu. Maka, atas titah baginda, Puteri Saadong dibawa menghadap. Seperti sebelum-sebelumnya, bertambah-tambah sakit baginda bila berada hampir dengan Tuan Puteri itu. Bertanyalah baginda Raja Siam kepada Puteri Saadong, adakah musibahnya yang dialami itu adalah atas angkara Puteri Saadong? Bukan Patik, tetapi pada firasat Patik, musibah ini adalah angkara perbuatan tuanku sendiri, kata Puteri Saadong. Manakah Patik berdendam atau berniat jahat kepada tuanku kerana kehadiran Patik atas pilihan dan persetujuan Patik sendiri. Tetapi hati Patik remuk dan hancur mengenangkan kekanda Patik yang ditinggalkan bersama rakyat Patik yang tidak keruan menanggung derita akibat perbuatan hulu balang tuanku. Manakah Patik mampu berperasaan tidak baik pada tuanku, sedangkan jiwa raga Patik dan segala perasaan Patik telah berkubur sebaik melangkah meninggalkan negeri Patik. Patik yang hadir pada tuanku hanyalah sekujur jasad yang tidak berperasaan lagi, luah Puteri Saadong. Mendengar baik-baik kata Tuan Puteri yang bersimpuh di lantai itu, bercampurlah air mata yang mengalir kerana menahan kesakitan dengan air mata menahan kesedihan di pipi Raja Siam. Tidaklah kemahiran Patik mengubati penyakit ini, tetapi jika tuanku menghormati maruah Patik sebagai pemasyuri kepada Raja Abdullah dan berjanji mengembalikan Patik kepada baginda suami Patik sesembuhnya tuanku, maka Patik akan merawat tuanku semampu Patik sehingga terpisah kesakitan ini dari tubuh tuanku. Mula dari saat ini, Raja Siam diasuh oleh Puteri Saadong, dijaga makan minum, diberi ubat-ubat yang disediakan para tabib dan dibersihkan kudis-kudis itu. Lama-kelamaan, kesihatan Raja Siam beransur-ansur pulih. Maka dipanggilnya menghadap pembesar-pembesar negeri, lalu dititahkan supaya disiapkan sebuah bahtera untuk membawa Puteri Saadong berangkat pulang ke negeri Jelasing. Apabila Raja Siam sudah sembuh, baginda tidak lagi berlengah untuk menunaikan janjinya. Sebagai tanda terima kasih baginda kepada Puteri Saadong, baginda menghadiahkan berpasang-pasang salinan dari sutera, batu-batu permata dan barang-barang perhiasan dan pinggan mangkuk. Maka berlayalah Puteri Saadong ke negeri tumpah darahnya. Tak kala bersama pengiring-pengiringnya tiba di Jelasing, kegembiraan Puteri Saadong bertukar gusar, seolah mendapat petanda bahawa kekecewaan baru akan menimpanya. Terdapat beberapa versi yang menceritakan apa yang berlaku seterusnya, tetapi semuanya menjurus kepada satu, iaitu kepulangan Puteri Saadong tidak disambut dengan hati yang tenang oleh suaminya Raja Abdullah. Puteri Saadong mendapati Raja Abdullah sudah mempunyai pengganti dirinya dan paling mengecewakan ialah dituduh berlaku curang oleh Raja Abdullah sendiri. Tidak tahan penghinaan terhadap dirinya, sedangkan Puteri Saadong telah berkorban segala-galanya untuk suami dan negerinya. Puteri Saadong bangkit untuk mempertahankan maruah dan kali ini berjuang untuk nama baiknya sendiri. Dihikayatkan berlaku pertengkaran di antara Raja Abdullah dan Puteri Saadong yang berakhir dengan Raja Abdullah terbunuh ditikam dengan cucuk sanggul. Selepas peristiwa tersebut, Puteri Saadong meninggalkan tahta kerajaan Jelasing kepada adik iparnya, Raja Rahim. Puteri Saadong dihikayatkan mengasingkan diri bersama pengiring dan penjaganya yang bernama Awan Selamat di Bukit Marak, berdekatan dengan Bacok dan akhirnya ke Gunung Ayam bampiran Sungai Nenggiri. Sewaktu Puteri Saadong bersemayam di Bukit Marak, penduduk tempatan meriwayatkan sekiranya ada majlis kuda kendara, maka penduduk di situ akan minjam pinggan-pinggan mangkuk yang ditemui di sebuah gua di bukit tersebut. Pinggan mangkuk itu dikatakan milik Puteri Saadong. Seperti yang kita duga, pinggan mangkuk itu kemudiannya ada yang pecah dan ada yang tidak dikembalikan. Ini akhirnya membuat Puteri Saadong merajuk lalu pergi mengasingkan diri ke Gunung Ayam.
Mengikut hikayat, di Gunung Ayamlah Putih Seadong akhirnya gaib. Ada juga cerita-cerita turun-temurun meriwayatkan bahawa Putih Seadong dilihat muncul setiap kali sebelum musibah besar melanda negeri Kelantan. Antaranya sebelum banjir besar 1926 dan juga sebelum Jepun memasuki tanah Melayu. Di dalam banyak sebab, legenda Putih Seadong mempunyai banyak persamaan dengan legenda Masudi dan Laksamana Hantu di dalam hikayat-hikayat Melayu. Pokok pangkalnya berkisar kepada soal fitnah dan kesetiaan. Sekian saja.